صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا هادي لي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi daripada pembahasan kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah uraian sifat yang ke-13. Situ ya. Betul. Muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-13, kalam artinya berkata. Baik, jadi kita dah masuk dah perbahasan sifat kalam, iaitu sifat yang terakhir di dalam sifat ma'ani. Itu dipanggil sifat kalam. Sebab itulah dalam ilmu tauhid juga dipanggil ilmu kalam. Sebab apa dinamakan ilmu kalam? Kerana kata ulama perbahasan dalam ilmu kalam itu adalah payah. Sebab itu diletakkan nama ilmu tauhid itu ilmu kalam. Kerana kata ulama, di antara perbahasan yang rumit di dalam ilmu tauhid ialah ilmu kalam. Sebab itu dia meletakkan ilmu kalam. Perbahasannya sifat kalam yang payah. Baik. Sebab dulu dia pada zaman kerajaan Abbasiyah, dan juga pada zaman pemimpin Muhammad, nama apa dia jadi Mu'tazilah. Lupa nama dia. Dia zaman tu dia selepas daripada Harun bin Rashid. Dia serta Abbasiyah Umayyah. Dia zaman Harun bin Rashid. Lepas itu zaman itu dipengaruhi dengan fahaman Mu'tazilah. Dan pada zaman itulah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan
lebih kurang 10 tahun juga lebih. Kerana apa Imam Ahmad dipenjarakan? Kerana masalah perbahasan sifat kalam ni. Kerana pada zaman tu raja pada ketika itu berpegang bahawasanya kalam Al-Quran itu dikatakan kalam yang baru. Lalu dia beritahu pada rakyat dia, siapa-siapa yang berpegang kata kalam tu kalam yang qadim dipancung kepala. Sedangkan pada zaman tu Imam Ahmad bin Hanbal nak menegakkan kata bahawasanya Quran di situ ada dua makna. Dengan mana satu kalam yang qadim, dengan mana sifat perkata Allah, dipanggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Adapun Quran yang kita lakukan, Quran yang lafaz yang dibaca, itu dipanggil Quran yang baru. Lalu pemimpin pada ketika itu dia hanya menyebut kata siapa yang kata Quran itu baru, kata Quran itu qadim dipancung kepala. Sedangkan ulama dikenaki dengan makna Quran itu dengan Quran yang qadim, dengan kalam nafsi. Sebab apa disebut itu? Takut jadi kesamaran pada orang awam. Oh, orang kata kat orang Quran itu baru lagi. Sedangkan kalau Quran itu kalam Allah. Jadi kalam Allah di situ ada dua. Kalam dengan kalam lafzi, kalam yang dibaca. Dengan mana kalam nafsi, di mana sifat perkata yang ada di zat Allah. Tu. Itulah perbahasan berlaku pertikaian di antara ulama dulu dan juga di antara raja-raja dulu. Khalifatul Ma'mun mainkan. Khalifatul Ma'mun mainkan. Khalifah Ma'mun bukan Harun bin Rashid. Harun bin Rashid itu sebelum tu. Dia keturunannya lah tu. Khalifatul Ma'mun. Di kamarnya ada Ma'asiyah. Khalifatul Ma'mun, dan dia terpengaruh dengan pengaruh dengan Mu'tazilah. Kerana ada seorang Mu'tazilah pada ketika itu menjadi mufti, tak silap nama dia Mahmud. Dia lah mempengaruhi raja pada ketika itu. Baik. Di sini tengok dia nak menyatakan sifat kalam. Dia kata wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Dia sebut wajib syarak, wajib tu mesti kena buat. Apa maksud wajib syarak? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu dipanggil wajib syarak. Wajib syarak dengan mana buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi belajar mengetahui kita dan mengaku kita daripada sifat dulu ni, itu dikatakan dapat pahala. Kalau kita meninggalkan belajar, itu dapat dosa. Dia kata wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut mukallaf, kita dah bahas orang yang diberatkan ke atas dia hukum syarak. Orang yang dipertanggungjawab ke atas dia tu hukum syarak. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Mengetahui serta mengaku putus. Mengetahui serta mengaku putus. Jadi serta berpegang tetap. Itu mengaku putus. Serta berpegang tetap di dalam hatinya, di dalam hati seorang mukallaf tadi.
Mengaku apa? Mengetahui serta mengaku tadi dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu sifat kalam. Jadi ada pada Allah Ta'ala itu sifat kalam. Arti sifat kalam itu diterjemahkan berkata, bukan berkata. Berkata itu kena pada diri sifat. Adapun berkata-kata itu daripada perbuatan, itu bukan diri sifat. Sebab berkata-kata bukan benda yang wujudi, bukan benda ada. Yang kita nak bahas sifat ma'ani ini benda yang wujudi, benda yang ada di zat tu. Apa dah? Sifat kalam, bersifat berkata, bukan sifat berkata. Berkata bukan benda ada. Berkata tu kena pada diri sifat. Macam kita lalu cakap juga, berjalan dengan berjalan sama ke? Berjalan dengan berjalan sama ke? Tak sama. Berjalan kena berdiri orang, berjalan kena pada perbuatan orang. Begitu juga dia kata sifat Tuhan yang ada pada zat tu berkata, bukan berkata-kata. Berkata-kata mana nampak, bukan benda ada. Baik, nanti akan datang dia nak bahas. Dia kata arti kalam iaitu satu sifat yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala. Sifat kalam ni dia kata satu sifat yang sedia, yang qadim. Kita panggil itu yang sedia. Apa maksud yang sedia, yang qadim? Sifat kalam itu sudah ada sebelum Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Itu maksud kata sedia. Yang dikatakan Tuhan sedia pada azali tu, maksud kata sedia ada tu, dengan makna Tuhan, sifat kalam Tuhan itu sudah ada sebelum ada makhluk lagi. Itu dipanggil sedia. Iaitu satu sifat yang sedia adanya sifat kalam itu di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat itu ada pada Allah Ta'ala. Seolah-olah dia kata diri sifat itu numpang pada zat Allah. Seolah-olah. Lagi pula sifat Allah Ta'ala itu yang bukan huruf, bukan diri huruf. Kalau kita kata sifat kata kena huruf, mustahil. Dia nak diri sifat kalam tu dia ada di zat. Satu je. Lagi pula bukan suara. Bukan diri sifat Tuhan tu kena pada suara, bukan ada pada huruf. Hak kita ni huruf suara. Suara dia cakap, kita bercakap, orang dengar. Lepas tu suara kita sampai. Tuhan dia bukan ada suara. Dia bukan ada huruf. Tengok. Dan sebagainya. Banyak lagi. Kata sifat Tuhan itu dikatakan bukan huruf dan bukan suara. Sebab tu ada setengah ulama disebut memadai mukallaf itu melihat bahawa mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu bercakap dengan kalam yang qadim. Kita mukallaf ni cukup kita kata berpegang kita ni Tuhan tu dia bercakap dengan sifat kalam tu. Dia bercakap dengan sifat kalam tu pada qadim. Tuhan cakap tu pada masa azali lagi. Tapi Tuhan bercakap tadi dengan sifat kalam yang qadim. Lagi pula dia kata
dengan ketiadaan alat bagi kalam. Dia tak ada Quran, dia tak ada alat. Tu. Kita ada alat nak keluarkan suara, kena ada lidah. Kalau tak ada lidah boleh cakap lidah. Boleh cakap lidah kalau tak ada lidah, tak boleh. Kita ada perantaraan. Kita ada perantaraan. Tengok dengan kemudian kalam Allah Ta'ala tu bukan huruf dan suara. Dan kalam Allah Ta'ala tu qadim kerana tertegak perkara-perkara yang baru dengan zat Ta'ala. Dan suara dan huruf itu perkara yang baru kena ada. Dalam kitab lain dia kata, suara dan huruf-huruf itu, dia kata, perkara yang baru yang kedatangan. Hak huruf, hak suara ni benda baru, bukan benda qadim. Benda baru ni, suara huruf ni, itu dikatakan benda baru, bukan benda qadim. Sebab suara kita kata huruf itu dia menumpang. Tu. Hanya kalam. Kemudian dia kata kalam yang Allah Ta'ala tu qadim ialah makna yang berdiri dengan zat. Jadi dia kata sifat kalam tu ialah sifat, dia katakan kalam Allah Ta'ala tu yang qadim, dia kata. Tapi yang qadim tu ialah makna berdiri dengan zat. Ini maklumlah baik tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Sebab tu ada sebagian kitab disebut kalam Allah Ta'ala tu sifat yang satu dua yang tiada berbina padanya. Dan tetapinya bagi sifat kalam itu beberapa aqsam yang bangsa i'tibariyah. Maka setengah daripada barang yang bergantung dengan tuntut berbuat seperti adil. Dia kata, jadi dipanggil amrul i'tibari. Dia kata ada setengah tu bangsa i'tibariyah. Tengok ni, kita kata, kalau kita ni, kita kata diri kita ni kita panggil hadisun nafsi. Kita bercakap dalam hati. Bercakap dalam hati ni benda amrul i'tibari ke benda yang wujudi? Kita bercakap dalam hati ni, saya pun nak makan ni. Kita dah cakap tu benda wujudi ke benda amrul i'tibari ni? Amrul i'tibari. Sebab apa? Sebab apa ni? Dia ada dalam fikiran, tidak ada pada dia tidak ada pada luaran, hanya dalam pada fikiran. Luar fikiran akal tak ada. Kita bercakap dalam hati, bukan nampak, bukan biasa. Hatu cakap. Bila cakap dalam hati itu, dia kira amrul i'tibari pekerjaan yang kita reti dan faham daripada akal. Kita reti daripada akal saja. Hakikat diri itu luar dari fikiran tidak ada. Itu panggil amrul i'tibari. Habis itu qala al-musannif rahimahullah. Kemudian dia kata lagi di sini, bukan suara dan sebagainya. Habis itu, dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Dengan sifat kalam itulah Allah Ta'ala tak bisu. Mana kata Tuhan itu ada sifat kalam? Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala
berkata-kata. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Seperti firman Allah, wa kallama Allah Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Artinya, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan kata-kata. Dengan itulah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kalam. Jadi kita kata Tuhan itu ada bagi sifat kalam. Yang ini apa kalam itu? Perkata. Dia beza kan? Berkata, berkata-kata, perkataan. Nah itu berkata kena pada diri sifat kalam ni. Sifat yang azali tu, sifat berkata itu terjemah. Itu kerana banyak kalam nafsi. Ada pun berkata-kata itu ta'aluk dia, kerja dia berkata-kata. Tengok. Sebab tu dia kata di sini, dia kata artinya dia berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan kata-kata dengan itu, dengan ayat itu. Nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kalam. Apa yang sifat kalam ini? Yakni berkata. Yakni berkata dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Musa. Mana ambil dalil tu? Kata Tuhan berkata-kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Sebab tu gelaran ini dipanggil Kalimullah. Itu gelaran bagi Nabi Musa AS. Gelaran ini dipanggil Kalimullah, sebab dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Sebab tu pada waktu Isra Mi'raj, Nabi Musa AS dia duduk pada langit yang ke-6. Dia duduk pada langit yang ke-6. Bila mana Rasulullah SAW dia turun kepada langit yang ke-7, iaitu Nabi Ibrahim di situ. Kemudian dia turun pada langit ke-6, iaitu Nabi Musa AS. Masa itulah Nabi Musa dia minta pada Nabi, suruh minta kurangkan kefarduan 50 solat tadi. Dia minta naik turun itu Nabi jumpa bertemu dengan Tuhan tu. Lebih kurang 9 kali naik. 9 kali naik. Naik dekat Nabi bertemu dengan Tuhan itu di Hadratul Qudsi. Bukan Tuhan bertempat di Hadratul Qudsi, tidak. Nabi itu dalam keadaan Nabi itu bertempat di Hadratul Qudsi. Itu maksudnya satu tempat, nama tempat bawah Hadratul Qudsi itu mustawa. Lepas mustawa bawah lagi yang ke-7. Lain ke-7 telah ada syurga, ada batang sungai macam-macam. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullah, dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kalam, yakni berkata. Dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Habis itu, itu dalil dia lah. Dia panggil dalil naqli. Dalil yang diambilkan sumbernya daripada nas Al-Quran. Baik, ni dia nak masuk payah sikit. Pembagi kalam. Muhimmatun,
Ini bermula ini ialah suatu perkara yang penting. Mana penting? Dia kata kau ni susah sikit. Sebab tu dia kata penting. Bila penting tu maksudnya benda tu tak dapat tidak tu kita kena tahu. Dan juga kita kena pandai bezakan mana perkara penting tadi. Tengok. Ini bermula ini. Bermula ini. Tengok. Dia kata ini suatu bermula ini ialah suatu perkara yang penting diketahui. Satu benda yang penting kena tahu. Dia kitab lain yang ada. Kitab lain jarang ada pembahasan ni. Kalau dalam kitab Baqaratul Amal itu ada. Kalau kita jauh biasa ni jarang ada pembahasan. Dia pembahasan mengenai dengan sifat kalam. Dia kata ini suatu perkara, suatu perkara yang penting diketahui, iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Ada 4 makna. Bila semua sifat kalam dia ada 4 makna. Ini payah sikit ni. Tak tahu lah payah sikit. Macam mana tengok nanti. Dia sifat kalam ni memang atau mengaji juga payah juga saya. Tapi kalau baca sekali lalu tu cuba tengok dia ada payah Kalau tidak dia tak sebut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dia ada sebab tu saja, bukan saja letak ilmu kalam. Kerana pembahasan ilmu kalam tu payah rumit. Dia antara ilmu ada sifat-sifat lain. Kata ulama yang paling payah ilmu sifat kalam. Tengok. Mana dia empat makna tu? Yang pertama, kalam dengan makna perkata. Kalam adalah sifat kalam lah. Sifat kalam ada pada Allah Ta'ala. Yang pertama kalam dengan makna perkata. Mana dia yang perkata tu? Iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara. Dia bukan benda yang berhuruf, dia bukan benda bersuara, tapi diri sifat kalam itu ada yang ada ia sifat kalam itu di zat Allah Ta'ala. Bila tu kata ada sifat kalam tu ada pada sedia kala lagi. Pada sedia kala lagi sifat kalam Tuhan itu dia bukan berhuruf, bukan bersuara. Sebab dia kata bukan suara yang ada yang di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Itu dia panggil kalam. Kata itu kalam sini dan bukan suara yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Jadi sifat kalam Tuhan itu dia bukan huruf, dia bukan bersuara. Yang ada ia di zat Allah Ta'ala sedia kala itu bukan itu. Dia bukan benda ada. Ni tengok contoh kita ni. Anak lidah kita ni, anak lidah ni, dia tak bersuara tu. Ada huruf suara tak? Anak lidah kita, anak lidah kita ada huruf suara tu. Ni kita makhluk ni tak ada tengok. Tengok nampak kita tak? Anak lidah kita ada huruf suara tu. Ada ke tak ada? Tak ada. So kalau ada anak lidah kita huruf suara kita akan senyap tu. Lidah tu bunyi
Kita cakap, dia pun cakap juga. Bukan kata benda ada. Urus suara. Kalau lidah tu kena pada suara ini, kita cakap baru keluar suara. Cuba kita diam. Lidah kita bunyi dah. Ada suara tak lidah kita? Kalau kita diam, tak ada bunyi mana? Kalau dia ada bunyi, Allah, jenuh nak jawab, jenuh nak cakap dengan orang. Dia ada bunyi, dia sentiasa bunyi. Kita pun nak cakap pun. Nak sound tak boleh, dia cakap. Nak larang tak boleh, nak sekat. Kalau kita kata lidah kita bersuara, tak ada huruf. Lidah kita ada huruf ke? Ada nampak huruf? Tak nampak. Dia bukan benda yang ada huruf. Ini lidah kita ni disebab pada makhluk. Tuhan ada lidah. Dan kita kata, Tuhan kata, diri sifat Tuhan kalam tu yang ada di zat tu, dia bukan benda berhuruf dan suara. Jadi itu yang bila Nabi Musa berkata dengan Allah. Baik, Nabi Musa berkata dengan Allah Ta'ala. Ulama bahas Nabi Musa tu dia berkata dengan ada dua tafsiran daripada ulama. Tafsiran yang pertama, Nabi Musa dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan kalam ismi tu. Hari itu tak ada huruf suara Nabi Musa ada. Dikatakan Nabi Musa tu faham. Faham tu mana suara ke huruf kan? Wallahu a'lam. Ulama apa kata, iaitu Imam Ahmad Asy'ari, dia kata, dia berkata Imam Ahmad Asy'ari, dia kata Tuhan tu berkata-kata dengan Musa dengan perkataan sungguh, dengan kalam yang kodi. Kalam apa? Kalam ismi tu, dia tak ada huruf suara tu. Lepas bila tak ada huruf suara, tak faham macam mana. Dengan tidak ada kaifiat, tapi dengan mana Nabi Musa tu dia reti, dia faham. Walaupun kalam yang kodi tadi tu tidak ada huruf nasr, tapi Nabi Musa tu faham. Faham tak Allah Ta'ala beri dia faham tu dengan tidak ada kaifiat, dengan tidak ada kaifiat oleh suara huruf dia tidak. Macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Sebabnya difahami di situ, kata Imam Abbas Asy'ari, Nabi Musa itu berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan kalam Allah Ta'ala yang kodi semua. Rupa macam mana? Wallahu a'lam. Tapi bukan yang mula suara ni. Tapi Nabi Musa itu reti, dia faham. Bukan kata faham, Allah Ta'ala berkata dengan bunyi itu dia faham. Itu maksudnya reti dengan kata kalam Allah Ta'ala yang kodi. Tuhan tu dia faham. Kita maklum kan? Benda hak kita mustahil pada akal kau boleh buat. Tu. Itu betul. Mereka ada lah. Dia waktu Isra Mi'raj tu, Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW berjumpa di Haratul Kursi. Tapi bukan Tuhan duduk kat situ. Dia kena faham. Dalam keadaan di situ, yang ada di situ tu Nabi Muhammad SAW. Cuma Tuhan bagi dia faham juga. Betul. Habis tu Nabi Musa dongak ke langit. Nabi Muhammad itu dongak langit tu. Allah Ta'ala tak ada tu. Tapi dia bunyi suara kan. Bukan gitu. Itu kefahaman kita dari film tu. Itu terkesan film dengar itu. Tak betul. Bukan itu. Diri hakikat bukan itu. Diri realiti dia bukan itu. Dia tengah-tengah orang cerita putih tu. Tuhan cakap tak tahu orang dia dengar. Kan tak nampak. Tapi tahu orang duduk atas. Tak kena. Sebab tu Allah Nabi Muhammad SAW, dia berjumpa dengan Allah Ta'ala tu dengan tidak ada kaifiat. La yatakayyafu bi kaifiyatin.
Tuhan itu dia tidak ada satu cara dengan beberapa cara, tak ada. Atas, bawah, depan, belakang, itu satu kata tak ada cara. Nisbah Tuhan tu dia tak bertempat tu, dia tidak ada berjihad, berpihak, belakang, depan, kiri, kanan, bawah, atas, ke itu. Tapi Tuhan bagi Nabi Muhammad tu faham, ngerti. Jadi kalau Allah Ta'ala tu kalanya qadim. Itu mengikut pendapat Imam Al-Asy'ari. Kata sebagai ulama-ulama, dia mencakap tu dengan Allah Ta'ala jadikan pula. Allah Ta'ala jadikan satu benda tu boleh bercakap. Allah jadikan satu benda tu yang bercakap dengan Nabi Musa. Bukan kataan Allah Ta'ala semua dah, perantaraan. Tu. Tapi itu bukan pendapat Muhammad lah. Kalau Mu'tazilah dah kata Tuhan tu jadikan satu benda di pokok tu, lepas tu Nabi Musa faham dengan sebab tu. Mu'tazilah sebut itulah. Sebab dia Mu'tazilah ni dia tak mengaku kata dan sifat makni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata tu dengan zat, bukan dengan sifat kalam tu lah. Sifat kalam tu tak ada. Tapi Tuhan berkata-kata, cuma Tuhan berkata-kata tu melalui satu benda. Macam tu Mu'tazilah kata. Sebab dia menafikan sifat makni, tapi dia tak menafikan maknawiyah. Sebab tu Mu'tazilah dia tak jadi kafir, dia jadi munafik lah. Dia jadi fasik saja. Dia jadi fasik. Dia tak jadi kafir. Sebab dia menolak sifat ma'ani Allah. Dia tak menolak kekuasaan Allah. Dia tak menolak perkataan Allah. Dia kata Tuhan berkuasa dengan zat. Dia cakap Tuhan berkuasa dengan sifat uluhiyah, ada. Tuhan berkehendak dengan sifat iradat. Tuhan hidup dengan sifat iradat lah. Tuhan berkehendak dengan zat. Tuhan hidup dengan zat. Tuhan berkata-kata dengan zat. Semua zat. Duduk tumpah ada zat semua. Sifat wali itu tak ada. Itu bagi Mu'tazilah, mereka yang terpencil daripada ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala mentajadikan zat dia tu pada Nabi Muhammad SAW. Nabi ingat semua, tapi Nabi ingat dalam keadaan tidak berkaifiat. Dengan tadi kita jawab itu. Apa tidak ada berkaifiat? Dengan tidak ada cara, dengan tidak kata benda tu bertempat. Akal Nabi timur zat. Tak ada kata mustahil akal. Akal kita tak ada timur, sebab akal kita ni terbatas. Kita bukan boleh faham itu. Macam mana Tuhan tak tepat, Nabi dah cakap sana. Nabi tu yang dalam kursi tu, Nabi ke Tuhan? Bukan Tuhan. Kalau Tuhan ada kursi dekat hadratul kursi tu, maka maksudnya Tuhan tu di bawah ada benda, atas dia bagaimana ada benda? Tak. Cuma Nabi dan Nabi tu dia berkata-kata, dia berjumpa dan melihat zat Allah tu dalam keadaan zat Allah Ta'ala tu tidak ada satu cara, dengan mana-mana cara. Itu kaifiat. Bukan cara bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan, tentu. Macam mana sahaja Allah Ta'ala, sebab dia tidak, Tuhan menyatakan dia tidak berkaifiat. Ulama sebut itu. Wal kaifiyatu majhulun, kata Imam Malik. Kaifiat tu benda yang dijahilkan bagi makhluk. Makhluk tak tahu. Wal kaifiyatu majhulun. Kaifiat tu dijahilkan bagi kita. Apa? Kita tak tahu macam mana cara dia, Allah Alam. Tapi hakikatnya Tuhan tu, Nabi Muhammad tu berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihat zat Allah Ta'ala. Begitu juga kita ahli syurga,
nanti orang mukmin yang duduk di syurga dapat melihat zat Allah Ta'ala dengan tidak ada hijab, tapi bukan melihat kata zat Tuhan duduk dalam syurga, bukan itu. Tidak ada kaifiat juga. Macam mana rupa tak? Jangan tanya rupa je tak? Jangan tanya tak ada kaifiat. Wal kaifiyatu majhul. Kaifiat kata benda yang jahil kita, benda yang kita tak tahu. Dia bukan akal kita sampai semua. Nampak kan? Akal kita ni terbatas, dia terhad, dia tersakat, dia tak melampaui. Bukan melampaui mana celik dan mana pun dia tak boleh. Sebab tu kata ulama, kalau dia fikir lagi Tuhan macam mana, dia cakap fikir secara mendalami, iza ta'ammaqa tajannana. Apabila seseorang itu mendalami dengan satu perkara dengan bertanya perkara-perkara yang mendalam, dia akan jadi gila. Bukan saja dekat ulama sebut, iza ta'ammaqa tajannana. Apabila dia mendalami dan bertanya tentang perkara, dengan satu perkara, dengan mendalami dengan perkara itu yang dia tidak diketahui, banyak pertanyaannya, maka itu dikatakan tajannana, jadi gila ia. Pernah tengok jadi gila juga banyak. Pernah tengok tanya banyak lagi pasal Tuhan. Ini betul. Betul ahli sains banyak gila. Ahli sains orang putih kan, tak tahu Malaysia ni jadi gila tak tahu lah. Dia tengok dia berdalam juga. Tapi dia buat mendalami pasal dia kaji apa tu, sifat-sifat Tuhan ni, dia kaji zat Allah macam mana. Tengok agak lama gila. Bukan doa, dia berkaitan itu dah. Iza ta'ammaqa tajannana. Betul banyak orang saintis kalau di negara barat tu banyak gila. Dia perlu buat gambaran dia rambut putih tuan-tuan. Rambut tak kata butak tengah budak. Dia macam selapis itu, rambut tepi ada. Tadi itu. Tapi tak tahu lah saintis tempat itu ni jarang ke depan kan. Tapi saintis tempat itu dia tak kaji itu. Hak Islam lah. Kalau dia kaji juga tak tahu. Tak ada dengar lagi lah masuk tok khabar saintis Malaysia jadi gila. Tak ada lagi. Kalau ada pun dia tak masuk tok khabar. Duduk dalam hospital gitu. Dia tak masuk. Jadi aib pula bagi dia. Orang belajar tinggi jadi gila. Macam tu lah. Kalau cakap itu betul. Lepas tu jadi aib, lepas tu dia tak buat itu. Boleh jadi ada juga. Tapi mereka tak kaji lah yang Allah Alam lah. Kalau mereka kaji yang kata Tuhan yang macam mana, dia kaji macam mana, tu kalau dia kaji betul-betul tu siap tu lah. Anxiety. Oh, anxiety ni maksudnya dia mendalami satu tu. Dia punya salah kita tak kira. Oh, tapi dia kaji benda tu lah. Dia terlalu memikir. Memikir. Dia banyak memikir benda-benda tu. Dia menjadi gila. Dia mikir tu mendalami. Iza ta'ammaqa, maksudnya dia mendalamikan satu perkara dengan tidak diketahui. Dengan tidak diketahui kajian dia sebenarnya. Memang tak ada jawapan. Tiba dia nak cari jawapan pula. Itu masalah. Dia gila isim lah. Walau memang dia punya fikiran pun jadi gila juga. Dia bukan kata dia punya tubuh badan gila, tidak. Akal fikiran dia jadi gila tu. Dia tak siuman. Ada di mana Penang apa. Tapi dia orang cerdik. Dia macam cerdik. Yang biasa jadi gila ni orang cerdik tak. Tak ada orang bodoh dia gila. Tak ada. Dia biasa dia cerdik dia jadi gila. Betul? Bukan dia kata tunggu. Sebab tu terlampau cerdik. Dia terlampau cerdik, dia fikir betul. Ada Pembinaan ada, tu ada kuarter. Yelah, tapi dia gila tu sebab dia cerdik dia, sebab dia fikir macam-macam kan.
Nak macam mana kita pun tak salahkan dia. Tapi dia seorang dia lah. Kaki orang tua kena belah balik kat dia. Tak kerja apa semua. Tapi cerdik ada juga dia kata dia mikir banyak. Tak apalah, tak jadi cerdik sangat, tak apa kita. Baik ni. Qala musannif rahimahullah. Ni. Yang pertama dia kata tadi kalam dengan makna perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Duk sedia kala lagi dah. Sifat kalam Tuhan yang dikatakan yang tak ada huruf dan suara, diri sifat tu wujudi. Kalau Tuhan buka hijab pada kita di akhirat esok, boleh kita nak melihat sifat kalam Allah tu, boleh. Sebab dia sifat ma'ni. Dia sifat ma'ni dan zat Allah Ta'ala. Kalau dia buka hijab pada kita, boleh kita tengok. Boleh, tak ada salah. Tapi bukan di dalam dunia ni, di akhirat esok, di dalam syurga. Kalau Tuhan buka hijab pada kita, pandangan kita tu boleh kita nampak zat dan sifat ma'ani Allah. Rupa dia macam mana kita boleh tengok. Tapi dalam keadaan yang tidak ada kaifiat, itu saja. Esok kita pun jatuh juga. Tu. Baik. Dan dengan ada kalam ini dikatakan Tuhan tidak bisu. Dengan ada sifat kalam nafsi ni lah, Tuhan tu tidak bisu. Macam kita tadi, kalau kita tak, kalau orang tu diam, lazim dia bisu dia. Boleh kata dia bisu? Tak boleh. Orang tu bisu, mesti orang tanya, kau mana dia bisu? Dia tak cakap, tak lagi. Selagi mana kita ni anak lidah kita ada lagi, boleh cakap, nak cakap pun boleh, tak mau cakap pun boleh kita. Sifatkan kita ada dekat anak lidah kita. Tapi kita tahu kata orang tu anak lidah dia pendek, kena ataupun terpotong, maka kita kata dia tu bisu. Jadi nak tahu kata dia tu, kita nak kata dia bisu tak bisu tu, dia kita nak kata orang tu bisu tak bisu, bukan tengok pada mulut, tengok pada anak lidah dia. Kalau dia tak ada cakap tu, memang dia pemeriksa tak ada cakap, itu baru kita kata dia bisu. Ini sebab makhluk lah, sebab makhluk. Tu. Tengok dia kata, walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun Tuhan itu tak berkata-kata sekalipun, tak boleh dihukum kata dia bisu. Macam kita lah, kita tak kata, boleh kita orang tu tak berkata, boleh tak kita kata dia tu bisu, boleh tak? Tak boleh. Bukan kata bila kata ada sifat cakap tu, rasa cakap tak ada henti, dan kita tidur cakap tak ada. Ada orang tidur dia cakap surah 24 jam. Bagi kau itu sikit-sikit lah, betul dia balik. Ini sifat kata dia cakap mana ni? Sifat kata dia tu. Ni dia punya percakapannya ni, takluk dia. Duduk cakap. Tu. Baik, tengok. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab, nama dia kalam ismi. Tambah satu lagi, ataupun dipanggil kalam nafsi. Satu lagi, dipanggil kalam nafsi pun boleh, kalam ismi pun boleh. Kalam ismi pun boleh, kalam nafsi pun boleh kita panggil.
Habis itu maka kalam inilah ini kita nak ni dari sifat kalam kita ni. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13. Ini kalam ismi ni tak, bukan kalam kata ada 4 semua. Dia kalam masdari, kalam nafsani, kalam lafzi. Hak dibicarakan dalam sifat ma'ani ni, kalam ismi ni. Sebab apa kan? Sebab kalam ismi ni lah dikatakan sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang kita terjemah perkata tu, yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab diri sifat kalam tu wujudi. Kalau berkata-kata bukan benda wujudi ni. Cuba kita kata orang tu sedang cakap, kita nampak tak dia sedang cakap? Saya tanya, nampak tak ni? Nampak ke? Nampak dia sedang cakap? Nampak dia tak? Cakap tak nampak, dia nampak apa? Bibir mulut dia nampak pun. Betul suara dengar tu ya. Tu kita baru cakap. Tapi nampak tu cakap. Bukan seketul cakap, kita bukan cakap. Ada. Dia bagi apa iktibariyah tadi. Kita nanti faham kata mulut dia gerak macam tu, dia pun kita kata orang tu cakap. Berarti orang tanya kita kau mana kata dia cakap. Mulut dia gerak tu. Dia cakap itu. Kalau mulut tak gerak, kalau mulut dia tak gerak, dia cakap dah. Kalau mulut dia tak gerak, kita pasti tak cakap. Sebab kita faham dari segi dari mulut dia. Bila mulut dia keluar terbit bercakap. Sebab tu kita kata benda ni bukan benda ada, bukan benda wujudi. Sebab nanti 4 bahagian nanti akan datang. Kalam nafsi benda wujudi, kalam nafsani bukan wujudi, masdari bukan wujudi, kalam nafsi Quran tu benda wujudi. Sebab ada perkataan tu. Nampak ni terbaik. Sebab tu dia kata, maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13. Hari kita dah bahas ni, sifat kalam Allah Ta'ala ni kalam ismi dah. Ni nak dibahas ni. Kalam ni nak dibahaskan. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan sifat kalam ni. Wajib dia tahu. Wajib syarak ni. Wajib syarak, wajib tuntutan ke atas kita. Wajib kita kena tahu Tuhan tu ada sifat kalam, yang dengan makna sifat kalam nafsi tu maksud dia. Yang makna kita terjemah perkata ni sifat perkata yang ada di zat Allah. Wajib kita kena tahu. Itu tuntutan yang fardu. Dan buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tu dia. Habis itu yang kedua, kalam nafsani, iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Tengok Tuhan nak cakap, nak berkata tu, dia mencadang kecakapan tu dah ada siap. Kita ni dalam kita manusia ni pakai hadisun nafsi, bercakap dalam hati. Contoh, malam tadi saya cakap dalam hati saya, aku subuh paginya aku nak belajar sifat kalam. Hatu kita sifat kita hadisun nafsi. Kita cakap dalam hati kita. Tuhan bukan hati. Cuma Tuhan tu sudah mencadangkan perkataan apa yang nak dicakap tu dah ada siap sejak tadi lagi. Hatu ni kalam nafsani tu. Hati sifat kalam nafsani. Yang ini dan ada dia kata
Iaitu kalam dengan makna sedia. Dia sedia kalam ni. Dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Cadangan untuk bercakap berkata tu ada tak? Macam kita tu ada tak? Tapi dalam hati kita, esok ni aku nak cakap apa ni? Nak cadang malam tadi. Tuhan bawa, bukan kata sehari lagi Tuhan nak cakap tu cadang. Bukan begitu. Dia, Tuhan ni sedia kala. Tetap dah sedia. Tu. Maka kalam ini tidak ada benda. Apa tidak ada benda? Tidak ada dikatakan perkara yang wujudi. Habis itu hanya amrun i'tibari, yakni renti jua. Hanya boleh kita faham saja ni. Tuhan mencadang perkataan macam kita. Saya mencadang perkataan malam tadi nak cakap apa lagi ni? Sifat kalam. Boleh nampak tu cadangan saya macam ni. Nak pegang tak boleh, nak dengar tak boleh. Belah dada ni. Aku nak tahu apa rahsia dalam dada dia. Kita buka boleh nampak tadi. Tak nampak, bukan benda wujudi. Kalau benda wujudi, kita belah dada orang tu, orang mesti ada tulis. Dia tulis siap tulis tu titik-titik macam komputer lah. Orang putih tipu kita lah. Dia buat kelompok apa dia tulis tu banyak. Lepas tu kita kata kita belah dada boleh nampak perkataan. Cadangan kita nak cakap lagi tak boleh. Reti sahaja amrul i'tibari. Hak Tuhan faham i'tibari, kita faham i'tibari juga sama. Cuma hak kita hadis nafsi, Tuhan kalam nafsani. Beza betul. Tuhan dia bagi kalam nafsani. Hak qadim, kita ni hak baru dia panggil hadis nafsi nama dia. Bercakap dalam hati. Bukan nampak. Kalau nampak, kata kita cakap, cuba belah dada kita, nampak? Duduk sembunyi kat mana, nampak? Tak nampak, bukan benda ada. Benda renti sahaja. Benda kita faham saja. Kata aku nak cakap esok ni, aku nak cakap tentang kalam. Terlintas dalam hati, itu je. Nampak ni kan? Tetapi hak Allah Ta'ala sedia juga. Nampak dia kata nisbah Allah Ta'ala itu dikatakan sedia. Tuhan mencadang kata itu sedia lah. Sejak tadi lagi. Kita tak, kita baru bagi. Kalau cakap perkataan kita pun 2-3 hari baru cadang. Kalau cadang sebulan terlupa pula hak kita. Aku nak cadang perkataan untuk tahun depan. Apa dia? Bulan 10 tahun depan. Cadang sekarang nanti terlupa pula. Siap ada tulis pula. Habis itu baru ini. Okey, baik. Yang ketiganya kalam masdari. Ini dia kena separuh dulu. Dia tak ada banyak-banyak. Dia banyak-banyak masuk pom begini. Campur lah ni. Dia tak ada banyak. Simpan sikit lah. Tak ada kami pula. Dia bagi banyak-banyak. Dan isi penuh macam isi minyak. Isi minyak penuh melimpah. Kali nak melimpah tak boleh, jadi stuck ni lah. Kita tak kita. Kita dia penuh sangat, dia tak dengar. Nanti sambung ni lah. Nanti sambung ni yang ketiganya kalam masdari. Dia kampung pula tak. Nanti tengok. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.